Okey, untuk kali ini kita akan belajar tentang bab 7 iaitu tenaga dan kuasa. Apa yang kita akan belajar adalah tentang yang pertama sekali, apakah definisi kerja, tenaga dan kuasa, apakah maksud tenaga dan keupayaan graviti, tenaga keupayaan kenyal dan tenaga kinetik, apakah prinsip keabadian tenaga. Okey, 7.1 kerja, tenaga dan kuasa. Okey, kerja, apakah maksud kerja? Kerja W didefinisikan sebagai hasil darab daya dan sesaran dalam arah daya iaitu W sama dengan Fs. Okey, W ni kerjalah. W ni dia guna ringkasan dari segi perkataan dia work. W-O-R-K. So dia punya ringkasan dia ambil W lah, kerja. Okey hasil darab daya F. Okey, darab sesaran. So kerja formula dia W sama dengan Fs. Okey, W sama dengan Fs. Maksudnya F ni dia darab dengan S lah. Dia W F darab S. Okey, unit SI bagi kerja adalah joule. Okey, 1 joule kerja dilakukan apabila daya 1 Newton digunakan untuk menggerakkan objek sejauh 1 meter dalam arah daya. Panjang pun benda ni kan. 1 joule sama dengan 1 Nm, Newton meter. 1 Newton, Newton ni unit SI untuk daya tau. Sesaran tu jarak unit SI untuk jarak kita panggil meter lah. So 1 tenaga tu sama dengan 1 Newton per meter. Daya darab jarak tadi dengan F darab S tadi. Okey. So 1 joule sama dengan 1 Nm. 2 joule sama dengan 1 Nm. Okey, Newton meter. Okey, Newton meter. So kalau kita tengok formula tadi sama je. Formula dia work sama dengan F darab S kan. F unit SI dia N. Ini S ni unit SI dia M, meter. W ni unit SI dia adalah joule. Ni unit SI dia. Okey, unit SI. Nak buku teks Momen daya dan tenaga merupakan dua kuantiti fizik selain kerja yang diukur dalam unit Newton meter. Unit yang lebih besar seperti kilojoule dan megajoule juga digunakan dalam pengukuran kerja. Okey, kita tengok cabaran minda ni pula Lengkapkan yang berikut. 1 kilojoule ni bersama dengan berapa? Okey, kalau 1 kilojoule ni dia bersama dengan 1000 joule lah. 1000 joule. Kalau 1 megajoule sama dengan kalau kamu tak tahu, kamu boleh google dekat internet lah. Dia sama dengan 1 juta joule 1 juta joule. Okey, tu untuk maklumat kamu je lah. Seterusnya, contoh pengiraan kerja dalam aktiviti harian. Cara yang bentuk untuk mengangkat beban yang berat. Gambar seorang wanita tu just cuba mengangkat objek setinggi 1 meter dengan daya 20 Newton. N tu Newton secara menegak untuk melawan daya tarikan graviti. Okey, kalau dalam gambar rajah tadi, perempuan tadi tu dia nak angkat beban setinggi 1 meter. Tinggi beban tu dia nak angkat objek tu 1 meter tinggi dia dan dengan daya 20 Newton. Okey, daya dia 20 Newton. Menegak untuk melawan daya tarikan graviti. So kalau macam ni kita boleh ukur lah dia punya kerja dah agak-agak berapa. Okey, dalam buku teks ni kamu tengok dia ada bagi kat sini. First 20 Newton. Okey, 20 Newton ni adalah daya, nampak tak? So formula tadi W sama dengan Fs kan. F tu daya kan. Unit dia Mn, Newton meter kan. So F dia adalah 20. Okey, 20. Dan sesaran dia adalah 1 meter yang ni. Jarak dia 1 meter. So formula 20 N darab 1 meter. So dapatlah 20 Newton meter. Okey. So kerja dia buat 20 Newton meter. Jadi 20 Newton meter ni kita kena tukar kepada unit yang
SI lah untuk work. So unit SI work adalah joule lah. So Newton meter ni tukar kepada joule. Jadi jawapan dia 20 joule lah. Okey, 20 joule. Okey, ni jawapan dia. Sebab kenapa kita guna joule? Sebab unit SI bagi kerja adalah joule. Okey. Okey, yang kedua, aktiviti B, menolak. Dia tolak troli sejauh 5 meter dengan daya 10 Newton. Jarak 5 meter, daya 10 Newton. Mungkin sebab beban dalam troli ni ke menyebabkan dia perlukan 10 Newton lah. So kalau macam ni, cara nak kira dia berapa agak-agak? Cuba guna formula tadi. W sama dengan F darab S. F tu daya. Daya dia adalah 10 Newton. Okay, 10 Newton darab dengan jarak dia 5 meter. Agak-agak jawapan dia berapa? Berapakah jawapan untuk ni? Berapa kerja dia buat? Aiman ke Nazirah ke? 10 kali 5 lah kan? 10 kali 5 jawapan dia 50 Newton meter. 50 Newton meter ni samalah juga dengan 50 Joule. Sebab apa 5 kali 10? 10 tu daya, 5 tu jarak. Okey. Kalau yang sebelah dia laci pula. Menarik laci sejauh 30 cm dengan daya 2 Newton. Okey, menarik laci 10. Okey, berapa daya dia? Berapa F dia? Daya dia 2. W sama dengan F darab S. Okey, Fs. F tu daya. Daya dia 2 N darab dengan 30 cm. So 30 cm ni kita kena tukar dalam meter dulu. 1 meter sama dengan 100 cm kan. So kalau 30 cm ni kita nak dapatkan dalam bentuk meter, so dia kena bahagi dengan 100. Okey, bahagi dengan 100. So kita akan dapat 0.3 meter lah. So 2N kali dengan 0.3 meter. Jawapan dia 0.6. 0.6. So jawapan dia 0.6 Newton meter ataupun 0.6 Joule J. Sama jawapan dia. So yang penting kalau soalan kalau jarak dia dalam sentimeter, kena tukar meter. Okey? Dia kena tukar dalam meter dulu. Nampak ni contoh pengiraan tadi. Kita dah kira tadi. A tadi 20 Joule, yang perempuan tadi tu kita dah kira. Kan 20 Joule, 20 Newton meter tu sama dengan 20 Joule lah. Okey. Yang B tu mendata dapat 50 Joule. Okey, sama. C tu kita dapat 0.6 Joule. Sebab meter tu kita sentimeter tu kita kena tukar dia kepada meter dulu. Okey, boleh tak? Mudah saja kan? Matematik sikit je. Kita matematik darab saja, darab dan bahagi saja. Okey, kita cuba tengok kirakan kerja yang dilakukan oleh yang gambar rajah 7.2 ni. Rajah 7.2 menunjukkan seorang murid mempunyai berat badan 400 Newton dengan beban di tangannya 100 Newton, menaiki tangga dengan tinggi tegak 3 meter. Hitung kerja yang dilakukan. Okey, berapa beban atau berapa daya yang diperlukan? Okey, yang pertama berat badan dia adalah 400 Newton. Lepas tu dia bawa lagi barang kat tangan dia 100 Newton. So jadi beban orang ni adalah beban dia adalah 400 tambah 100 lah. Okey, 400 badan dia tambah barang dia 100. So keseluruhan badan orang ni dengan tu adalah 500 Newton. Okey, 500 beban dia. Okey. Dan dia naik tangga setinggi 3 meter. Ni adalah jarak. Okey, jarak. Ingat tadi formula tu cakap W sama dengan F darab S. Daya darab jarak. S ni jarak. So 500 N darab dengan 3 meter. So jarak dia bagi dalam meter, so tak payah tukar, memang dalam bentuk meter lah. So jawapan dia adalah 1500 Newton meter ataupun sama dengan Joule, 1500 Joule. Okey, senang saja nah. Okey, contoh yang kedua pula,
Rajah 7.3 menunjukkan Ali mengangkat sebuah kotak berjisim 10 kilogram dari lantai ke atas almari setinggi 2 meter. Okey, berapakah kerja yang dilakukan oleh Ali? Anggapkan daya graviti yang bertindak ke atas objek berjisim 1 kilogram adalah 10 Newton. Okey, 1 kilogram, dia kata dah bagi kat sini 1 kilogram sama dengan 10 Newton daya. Maksudnya barang yang diangkat 10 kilogram. Kalau barang ni, beban barang ni kita kena tukar dalam bentuk Newton dulu. Okey, dia bagi 1 kg sama dengan 10 Newton yang diperlukan untuk mengangkat barang tersebut. Okey, jadi barang tersebut berat dia 10 kg. So berapa Newton? Kalau 10 kg sama dengan 10 Newton darab dengan 10 kg lah. 10 kg lah kan. So akan dapat 100 Newton. Dapat 100 Newton. Boleh? So kalau 100 Newton untuk kira kerja pula. Okay, kalau kita nak kira kerja yang dia buat, darab dengan jarak pula. Okay, 100 Newton. Kalau W sama dengan F darab. Kamu setiap kali buat soalan kan, pastikan kamu tulis formula ni supaya kamu tak lupa. Okey. Maksudnya 100 darab 100 N darab 2 meter. So jawapan dia adalah 200. Okey, 200 nm. 200 nm ni samalah 200 joule. Ataupun kamu tulis huruf J sajalah, sama. Okey, yang soalan contoh yang ketiga. Kita kira je. Seorang buruh menarik sebuah baldi simen seberat 300 Newton. Okey, 300 Newton ni dah bagi dah. F. Kita tahu daya F. Dari atas tanah ke tingkat 1 sebuah bangunan dengan menggunakan sistem takal. Tingkat 1 ialah 10 meter dari tanah. Berapakah kerja yang dilakukan? Okey. So, dia kata dia tarik simen tu dari atas tanah sampai ke tingkat 1 tu jarak dia 10 meter. Ni S lah, 10 meter. So tulis balik formula dia. W sama dengan F darab S ataupun Fs . So daya dia 300 Newton. Daya dia 300 N darab dengan jarak dia adalah 10 meter. So dapatlah 3000 Nm. 3000 Nm ni samalah dengan 3000 Joule. Okey? Boleh tak? Boleh. Boleh kan? Senang saja. Yang penting kamu kena hafal formula tu lah. Okey? Kamu kena ingat formula dia. W sama dengan F darab S. Okey, yang ni kamu kena ingat. Okey, 1 joule sama dengan 1 Nm. Dan kalau soalan tu, kalau dia bagi jarak dia dalam bentuk sentimeter, kamu kena tukar dia kepada meter dulu. Okey, kena tukar kepada meter. Kalau soalan tu dia bagi jarak dalam bentuk sentimeter lah. Okey, sebab apa? Sebab untuk cari kerja, unit SI dia adalah Newton meter. Dia bukan Newton sentimeter. Dia bukan Newton sentimeter. Dia Newton meter. So kita kena pakai M lah, meter. Boleh? Dan kamu kena tahu 1 Nm sama dengan 1 J. Kalau kamu kira kamu dapat 1000 Nm, katakan 1000 Nm samalah dengan 1000 J. Dia sama aja. Okey. Pengiraan mudah saja. Betul tak, Aman? Mudah, Aman, kan? Betul kan, mudah. Mudah saja. Okey. Tenaga dan kuasa. Cuba tengok. Kita tengok sikit lagi. Sebelum habis 12.30 kan? Okey, tenaga dan kuasa. Cuba tengok. Tenaga didefinisikan sebagai upaya melakukan satu kerja. Unit SI bagi tenaga ialah Joule. Nampak? Unit dia sama dengan unit kerja tadi, W tadi. Okey, Joule. Apabila daya 1 Newton digunakan untuk menggerakkan objek sejauh 1 meter ke arah daya, tenaga yang digunakan adalah sebanyak 1 Joule telah digunakan. Sama juga dengan macam mana kita nak kerja, nak kira W tadi, work tadi. Okey.
work sama dengan F darab S tu. F tu daya lah, force. Okey. So kalau untuk ukur tenaga pun sama juga. So ukur tenaga dengan ukur kerja ni sama formula dia. Okey. Cuma beza je kalau kita nak kira power saja. Okey. Okey, kuasa. Kuasa didefinisikan sebagai kadar melakukan kerja. So kalau dia kata kadar melakukan kerja ni, maksud dia pembahagian. Kalau kadar ni maksudnya melibatkan pembahagian. Kerja yang dilakukan bagi masa yang diambil. Senang saja. Ni lagi senang. Bahagi saja. Unit bagi kuasa adalah watt. Macam kita belajar elektrik itu kan, power kan, P kan. Apabila 1 joule kerja dilakukan dalam masa 1 saat. Kuasa sebanyak 1 watt telah digunakan, iaitu 1 watt sama dengan 1 joule per saat. 1 watt sama dengan 1 joule per saat. Okey, cuba tengok contoh pengiraan. Ni. Soalan tu seekor monyet mempunyai berat 50 Newton memanjat pokok setinggi 3 meter dalam masa 20 saat. Okey, pengiraan dia macam mana? First kita tulis dulu apa maklumat yang dia bagi. Contoh dia bagi berat 50 Newton. Okey. Berat 50 Newton ni apa? F kan? Tulis F 50 Newton. Lagi apa lagi maklumat dia bagi? Jarak dia kan? Meter. Dengan 20 saat. So jangan tu bukan ni S tu 30 meter. Masa dia T, time dia adalah 20 saat. Betul tak? Time dia adalah 20 minit. Time dia 20 saat. Dia bagi tu 20 saat. Time dia adalah 20 saat. So 20 saat ataupun kita beri S lah second. Okey. So macam mana nak kira? Sebelum kira kuasa, kita kena kira dia punya kerja dulu. Okey, kerja dia W, work dia sama dengan F darab S. So F kat sini 50 Newton. So 50 darab 50 N darab dengan 30 meter. So dapat berapa, Aiman? Atau Nazirah berapa? 30 darab 50. 150. 150 ke 1500? 1500. 1500. 1500. 1500 Nm kan? Newton meter. Ataupun sama dengan 1500 joule kan? So kalau nak kira kuasa, power dia kata W kena bahagi dengan S. Betul tak? Kalau tengok formula tadi. Kalau kita tengok formula yang dalam buku teks tu. Formula dalam buku teks tadi dia bagi. Ataupun kuasa sama dengan kerja bahagi masa. Nampak? Kerja bahagi masa. Kan? W ni kerja bahagi masa. So kerja kita dapat 1500. So jawapan dia 1500 kerja ni, joule ni, J joule. Bagi dengan saat dia berapa saat? Berapa saat? 20 saat kan? Bagi dengan 20 saat. 20 S. So 1,500 bagi 20 berapa? 1,500 bagi 20 berapa? Berapa Aiman atau Nazirah berapa? 75 mm. 75. So 1,500 bagi 20 dapat 75. 75 jawapan dia adalah bukan Nm 75 J S 75 joule. 75 joule S tolak 1 atas dia. Kenapa S tolak 1? Sebab S kat sini bawah ni dia bahagi. Bahagi 1 ni. Okey. Okey, jadi 75 joule per saat ni kenalah tukar dalam bentuk
kepada unit SI kuasa lah kan, iaitu watt. So jawapan dia kita tukar kepada watt lah. Okey, jadi jawapan dia 75 watt. Okey, W lah, 75 watt. Sebab apa watt? Sebab unit SI dia adalah watt untuk kuasa. Okey. So pasti jawapan akhir tu mesti dengan unit SI yang betul lah. Boleh? Boleh ke ni? Jangan susah sikit ke? Tak, yang penting kamu kena faham cara nak cari kerja dulu. Formula W sama dengan F darab S dulu. Lepas tu baru senang kita nak buat kerja. Nak kira kuasa. Dia senang je kalau kita faham W sama dengan Fs tu, daya darab jarak tu, kamu akan mudahlah jawab yang untuk pengiraan kuasa pula. Boleh? Ada soalan lagi tak? Kita tengok soalan yang kedua. Contoh tu ada lagi. Masa pun dah 12-18 minit je lagi. Okey. Kita tengok soalan yang kedua ya. Aizul menarik sebuah kotak di atas landasan licin dari A ke B. Okey, dari A ke B dengan jarak dia 2 meter. Okey. Dan objek tersebut berat dia 30 Newton. Berat dia 30 Newton dan masa yang diambil adalah 5 saat. So formula tadi tu sama saja. Kamu kena pertama sekali keluarkan maklumat yang dia ada dulu. Berapa F, berapa daya dia, berapa jarak dia dan berapa masa yang diambil. Okey, kalau kamu kena keluarkan semua tu, tulis dulu. Okey, tulis dulu. Yang pertama, daya dia berapa. Kedua, berapa jarak, S dia berapa. Yang ketiga, masa yang dia ambil tu berapa, T ya. T tu masa dia yang ambil berapa. Tuliskan itu dulu. Tulis maklumat yang dia bagi dulu. Pada soalan macam mana pun tulis dulu. Okey, daya 30 N. Saya guna pen warna kuning pula. 30 N. Daya 30 N. Jarak dia S. S adalah 2 meter. Dan masa yang diambil dia berapa? 5 saat. 5 saat. Okey, 5 saat. Okey, 5 S. 5 saat lah, 5 second. So, kalau soalan macam ni, pertama sekali kita kena buat dia punya kerja dulu. Kerja saya buat warna hijau. W sama dengan F darab S. Okey, warna hijau saya buat pula. F dia adalah 30 N kan. F dia 30 N. Darablah dengan S dia, iaitu 2 meter. Okey, so dapatlah 30 kali 20 berapa? 60 N M ataupun 60 Joule lah. Dapat 60 Joule. Sebab unit SI kan bagi kerja kan 60 Joule. So ini baru dapat nilai untuk kerja. So kita kena guna formula kuasa untuk cari kuasa pula. Okey. So kuasa saya guna warna kuning pula. Okey, P ya. Power P sama dengan formula dia tadi apa? P sama dengan kerja bahagi masa tu ya. W bahagi T kan. Masa kan. So kerja kita dapat 60 Joule. Okey, 60 Joule bahagi masa dia adalah 5 saat. So jawapan dia adalah, saya ingat sikit juga tulis so jawapan 60 bahagi 5 berapa Man? 60 bahagi 5 berapa jawapan dia? 12 Okey, 12 apa? 12 J per saat kan, ataupun dalam unit SI tukar dalam unit SI kuasa, iaitu 12 watt. 12 W watt. Ini jawapan terakhir dia adalah 12 watt. Kenapa 12 watt? Sebab unit SI bagi kuasa adalah watt. Okey, boleh? Okey, mudah sahaja. Ada soalan tak? Kalau ada soalan, tulis dekat dalam ruangan komen. Nanti saya jawab. Ada lagi 2 minit ni.
Kalau yang baru masuk tu yang belum isi kehadiran dulu lah. Dekat ruangan chatting tu cikgu ada masukkan link tu, isi kehadiran. Jangan lupa isi kehadiran lah untuk markah kehadiran kamu. Okey. Ada soalan? Faham tak apa maksud kuasa, apa maksud kerja? Yang kamu kena faham unit-unit dia lah. Formula tu W work sama dengan F darab S, power work bahagi saat. P W bagi S. Okey. F tu apa? F tu kuasa. F tu daya, force. S tu sesaran. Okey. Kalau untuk kuasa, P tu power. Sama dengan W tu work. Okey. Bahagi dengan masa lah, time. Okey, T tu time lah, T. Masa. Okey, ada soalan tak? Nazira ada soalan? Siti Nazira? Tak ada. Aiman tak ada soalan. Dennis? Tak ada. Tak ada. Oh, ni terror ni. Lagi kita nak cuba nanti apa ni. Dennis Fitri ada soalan? Nabila, Nurul Nabila? Tak ada soalan. Okey, kalau tak ada soalan, cikgu rasa sampai sini saja kelas cikgu. Besok insya-Allah cikgu buat lagi sekali, buat GM lagi. Kita sambung topik ni lagi. Okey. Jadi itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Okey, sama. Terima kasih, cikgu. Sama.